Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tarik data daripada IJMAS. Okay, kita ada dua data daripada IJMAS nak tarik. Satu data induk dan satu lagi laporan bagi aset lah. Untuk laporan data induk ni, kat atas ni, dia ada 11 tugasan ni. Data induk, laporan. Data induk, laporan. Okay, faham Okay, data laporan. Klik data induk ni. Tarikh diwujudkan 1/1/2018. Faham Tarikh diwujudkan ni adalah tarikh bermulanya sistem IJMAS. Kalau penceramah tanya ke dalam soalan periksa ke apa, bilakah tarikh buka kuasanya IJMAS ni pada 1/1/2018 lah. Tarikh sehingga tarikh sukuan. Kalau kita nak buat penentuan sukuan pertama tahun ni, maka 31/3/2021. Untuk sukuan kedua nanti akan jadi 30 hari bulan 6 2021. Okay, faham untuk yang ni Okay, untuk yang ni ada dua. PTJ bayar, PTJ tanggung. Dua ni berbeza. PTJ bayar adalah PTJ yang membayar aset tersebut, yang beli. PTJ tanggung adalah PTJ yang mengeluarkan warrant. Sekiranya warrant tu memang dah warrant PTJ kita, maka dia akan sama. Dalam warrant pertukaran kita tu, PTJ bayar dan juga PTJ tanggung akan jadi PTJ yang sama. Sekiranya pertukaran tu daripada warrant yang lain, contoh warrant daripada bahagian sumber manusia ke, faham tak? Warrant pertukaran daripada bahagian-bahagian lain dah di kementerian, ada lebihan, dia akan agih pada kita, bagi pada kita. Ataupun kes-kes yang biasa kat sini macam pejabat kesihatan daerah. Okay, warrant pertukaran tu diturunkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Maka bila warrant pertukaran tu warrant pertukaran Jabatan Kesihatan Negeri, dia PTJ dipertanggungan ni akan jadi PTJ Jabatan Kesihatan Negeri. PTJ membayar akan jadi PTJ pejabat kesihatan tu lah. Jadi sekiranya kita beli cara macam tu, maka aset tu dia punya pilihan amount aset tu akan ada di dalam laporan baki aset JKNP, Jabatan Kesihatan Negeri, dan juga ada juga di PTJ pejabat kesihatan tu lah. Jadi yang kes macam tu yang di mana JKNP perlu buat pindahan aset pada PTJ yang hak milik sebenar lah. Nanti saya tunjuk video yang lain. Saya cerita tu yang bab pindahan. Yang ni saya nak cerita berkenaan dengan penyesuaian aset dulu. Okay, untuk penyesuaian ni kita perlu masukkan kod PTJ di petanggung. Kenapa tak boleh masuk PTJ bayar? Pasal kita nak tengok ada tak aset-aset yang bukan milik kita tapi kita tanggung. Kalau kita akan nampak lah kat sini. Dan sekiranya kita tengok nanti ada aset-aset yang kita bayar tapi dia tak masuk, dia akan keluar error. Dia akan masuk dalam bilangan dalam bilangan tu lah ni, dalam penyesuaian kita ni. Sebab penyesuaian apa ni? Pindahan ni, dia akan masuk kat sini. Kebiasaannya untuk kumpulan PTJ, dia akan masuk kat sini. Mana-mana aset dia tak buat pindahan lagi lah. Dan bagi PTJ yang membayar tu tadi, memandangkan dia masuk di PTJ di petanggung pengeluar warrant, dia akan masuk kat sini. Dia akan menaikkan amount kat sini. Ni, amount di lapiran A2. Faham Okey. Tak apa nanti. Kita akan terang lagi, jangan risau. Okey, kita masuk di PTJ petanggung. ALV ALV PDF. ALV. Dia beli dulu data, kita nak ALV. ALV ni Excel lah, PDF lah. Untuk kelas aset, kita nak aset alih saja.
Kenapa aset alih? Kerana daripada sistem SPA tadi kita ambil aset alih sahaja. Untuk aset tak alih ada penyesuaian juga, tapi lain format dia. Itu kemudian kita set satu dulu. Okey, ni untuk dia punya kod dia A14 sehingga A14 Kita dah. Untuk bela pelbagai aset, pergi dekat ni atas ni, perekonan aset. Perekonan aset, laporan aset. Okey ya. Bagi yang tak ada, dia tak tik lah, dia tak ambil capaian. Contohnya dia kata dia tak ada perekonan aset ni, kena minta bawa capaian lah. Faham lah? Bagi pegawai yang kalau kita bermain dengan aset ni hanya dua dia lah, data induk dan juga perekonan aset ni. Kalau tengok perekonan aset ni banyak lah, pola aset, misalnya aset dalam pindahan aset. Yang ni saya akan ajar kemudian lah. Saya tunjuk yang untuk penyesuaian dahulu. Laporan aset, tahun keuangan, tarikh seperti pada ni, ialah kita masuk tarikh sukuan sukuan. Sama juga masuk pekerja bertanggung, ELB. Pekerja banyak ni kosongkan. Ya. Kosongkan, ELB, kelas aset, maksudnya ni, 14 sama juga kita tadi. Jana. Okey. Sementara di jana, kita pergi data ini tadi, dah siap dah jana. Saya suka buka dua ni, kerana dia nak jana tu lama. Jadi kita buka dua-dua. Kita jana dua-dua. Siap-siap lah. Kita export. Export kat sini Export to Microsoft Access. Kalau yang PTG yang tak keluar export ni, tanya pegawai IT dia lah. Macam mana nak setting, saya pun tak pandai kat yang tu. Okay, save, open. Okay, keluar je ni. Klik je hujung ni. Klik saja hujung ni. Ctrl C. Pergi dia punya ni, data induk. Data induk kan, jangan salah ni ya. Tadi kita ambil data induk, kita paste kat data induk. Klik data induk ni. Okay. Okay, kita pakoh yang ni. Kita masuk balik data induk tadi, ke sistem tadi. Laporan pakai aset. Okay, dah siap dah dana. Export. Save, open. Sama je tadi, copy, step yang sama. Aset. Data induk, ni bagi aset. Jangan salah tik. Faham Jangan salah tik. Okay, bagi aset. Okay, jana. Bagi nak cari button ni duduk dekat ni 1.8 data induk. Pasal format saya ni masih lagi prototype lah. Prototype. Tahun ni kita prototype je dulu. Mungkin tahun depan saya akan buat yang lebih proper lah. Pasal kita nak test lalu apa kelemahan dia, apa yang formula-formula boleh saya masukkan lagi bagi memudahkan PTJ. Saya buat untuk memudahkan PTJ je. Okey. Macam ni. Kita format baru ni, saya dah letak siap-siap formula kat sini. Kita tak isi lah, dah ada. Cuma tuan-tuan kena isi tak seperti pada, okey ada cantik ni. Ayolah. Okey, dah ada semua. Okey kod account 34, 35, 36 lah. Gini-gini lah siap ada. Macam mana nak tahu 34 tengok kod CAA lah. Tuan-tuan tengok kod CAA lah. Kod CAA ni kena ada lah. Ni, garis panduan CAA. Okey, dia punya, ini boleh download lah. Download dia dalam Google, type je CAA ni, dia keluar lah. Dia punya kod dia ni. Dia ada 400 buku surat. Aku nak cari A1434. Sorang-sorang. Ni detail je. A34 dia kenderaan dan jentera. Unity dia ni. Kalau kita nak beli barang, kita tengok kod ni. Nak tak nak, kena tengok. Ni 35. Dan juga 36. 36 haiwan lah. Siap hidup. Okey. Ataupun saya dah ada buat. Dia setiap ni ada dia punya apa. Dia ada dia punya usaha guna. Okay, ada usaha guna. Saya dah buat. Yang saya dah share dekat Telegram tu. Yang ni usaha guna ni. Ni. Saya dah tambah usaha guna kat sini. Kotak dalam kotak ni. Faham
Ada kotak dia. Okey, kenapa pegangan bebas ni tak ada usaha guna? Jadi ikut dia punya perjanjian lah. Ikut perjanjian. Kalau perjanjian tu kata bebas tak payahlah. Bebas dia tak ada ni, tak ada tahun. Yang ni je yang 9 tahun. Lupa. Jadi 9 tahun lah. Percakapan. Bebas ni sampai bila-bila lah milik kita. Tak ada suruh dia. Ini jalan raya kosong. Yang ni tak payah pening kepala. Yang mana yang kita rasa pelik-pelik tu tak payah pening kepala lah. Suruh dia ni ialah maksimum. Contoh, kalau kita beli bahan elektrik, dapur elektrik contoh. Dapur elektrik ni untuk gunakan untuk memasak ke apa, untuk rasanya menyebabkan dia punya kerja dia, beli peralatan elektrik. Sehingga peralatan elektrik yang kita beli tu boleh pakai, kita tengok dia punya manual dia. Dalam manual tu kata maksimum boleh pergi 10 tahun je. Tapi kat sini 13 tahun. Maka masa kita wujudkan idea kita beli guna EP tu, kita boleh kemas kini dia punya ID dia dekat IJMah lah. Ubah dia punya guna dia mengikut kesesuaian 10 tahun. Macam tu lah. Faham ? Jadi kod ni saya dah share. Boleh tengok. Boleh pakai lah. Okay. Untuk penyesuaian, macam ni je lah. Okay, kata kat sini lah. Ada lapisan bil ada 14, ni ada 36. Lapisan A, yang ni kena kosongkan. Sekarang kita nak fokuskan untuk sukan pertama dan sukan kedua ni, kita nak kosongkan lapisan B dahulu. Sebab penting kau boleh kosong lapisan B ni. Faham tak? Dan lapisan A ni, dia melibatkan kelulusan SQ lah. Jadi dia banyak ni. Jadi kita akan buat flying squat. Flying squat tu untuk lapisan A. Sebenarnya dia bergerak serentak. Cuma yang lapisan A ni susah sikit. Dia memerlukan campur tangan. Kebenaran daripada kementerian lah. Lapisan A kat sini ada DFCP, dia ada janji EMAH ni. Okey. Untuk yang 47 ni, ada ni 47. Iaitu pembelian 2017 ke bawah. Kenapa saya kata memerlukan kuasa kementerian? Kerana aset ni aset lama. 1991 contoh kuasa putih besi. Jadi adakah 91 ni kita nak ambil kira? Adakah kita nak masukkan amount ni ke dalam penyata keuangan kita? Sedangkan dah terlalu lama aset tu. Adakah masih bernilai ke tidak sekarang ni? Maka nilai itulah yang akan difikirkan oleh pihak kementerian lah. Dan kita akan bantulah kementerian. Macam sekarang ni flying squad. Untuk flying squad nanti, ada video flying squad saya tunjuk tu, maknanya semua data itulah akan membantu kementerian dalam menentukan, dalam memberi keputusan untuk sama ada aset yang lama-lama ni perlu dimasukkan ataupun tidak ke dalam penyata kewangan. Sebab tu dia nak usaha guna munasabah, dia nak tengok dia punya keadaan fizikal aset, nak tengok dia punya semua benda tu lah. Faham ? Contoh macam aircon ni lah. Macam aircon harga dah 3,200. Tahun 2000 tu dah lama sangat dah. Lepas tu nak tahu lah sama ada aircon tu dah masih berfungsi ke, ataupun masih berfungsi tapi kurang sejuk ke. Jadi nak tahu adakah perlu dilupuskan ke. Jadi benda tu akan ditentukan oleh kementerian berdasarkan jawapan kita di dalam flying squad tu. Faham tak? Flying squad tu. Sebab tu saya kata suruh update siap-siap kat sini. Siapa dah update, senang dia masuk je dalam dia punya flying squad. Pasti dia dah buat audit. Siapa yang tak buat audit lagi, kena buat audit lah. Dan flying squad tu di sampel saja. Maka tuan-puan kena cek ke semua yang ada kat sini. Masukkan dia punya data dia. Dan kita simpan dulu data tu. Bila kementerian minta nanti untuk diorang punya meeting, perbincangan, tuan-puan hantarlah data-data tu pada pihak kementerian. Sekiranya dia minta, simpan dulu. Okey, untuk yang lampiran A2,
Yang ni. Yang melibatkan bermulanya tahun Akruan. 15 ke atas. Okey, contohnya pindahan ni. Pindahan memang tak masuk lah. Sebab tu kena buat pindahan. Yang pindahan ni letak. Siapa yang memberi tu kena buat pindahan dalam sistem IJMah. Bila buat pindahan nanti, maka tak adalah untuk lampiran A ni akan jadi berkurang lah bilangan dia. Faham? Jadi dia yang lampiran A ni dia melibatkan pihak luar. Dia melibatkan pihak PTJ memberi, melibatkan kementerian. Jadi saya rasa benda tu agak memeningkan kepala PTJ lah. Dia tak rumit, cuma memeningkan kepala sedikit. Step dia tak banyak. Cuma step dia berbeza. Dia tak banyak tapi berbeza. Jadi kita settle yang lampiran B tu. Lampiran B ni senang je. Jadi video saya dah share video yang macam mana nak settlekan lampiran B1 Roman dan juga B5. Ke mana-mana PTJ dua ni je. Okey, dua ni saja. Yang dua ni kumpulan PTJ. Kumpulan PTJ ni macam saya kata macam Jabatan Kesihatan Negeri. Bawah dia ada PKD, bawah dia ada klinik, bawah dia ada hospital sebagainya lah. Maka dia dikira sebagai kumpulan PTJ. Ataupun Jabatan Pendidikan Negeri, bawah ada sekolah, bawah ada PPD. Maka dua PTJ ni saja yang ada kes di lampiran B 2 Roma dan juga 3 Roma. Faham? Okey. Yang untuk yang 4 Roma ni saya tengok di kementerian lah. Di Mesir kementerian je ada. Dekat sini tak ada sangat. Kalau ada nanti, maklum. Kalau jumpa tiba-tiba ada, maklum kat saya. Nanti kita tengah tengok macam mana kita nak selesaikan dia. Okey, sampai situ saja. Selamat mencuba.